Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pertemukan kita lagi pada malam ini, dan hari ini alhamdulillah dah masuk bulan Rejab kan. Kita hari ini berapa? 8 hari bulan bersamaan dengan 6 Rejab, 6 Rejab 1443 Hijrah. Dan seperti biasa, kuliah online kita pada malam ini dibawakan secara langsung oleh Akademi Tadabbur Malaysia melalui penseriman audio, Zoom dan juga laman Facebook. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, malam ini kita akan memasuki siri 25, perbincangan ayat surah An-Nisa, ayat 71. Baik, yang tajuk yang dapat kita ambil ialah seperti waspada ketika perang menentang musuh. Baik, ayat seruan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman ini, Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada golongan allazina amanu, orang yang beriman, supaya sentiasa berwaspada, beringat-ingat terhadap golongan munafik yang senantiasa cari halah untuk tidak menyertai umat Islam yang lain di medan perang, dan pada masa yang sama mereka cuba mengajak ataupun menghasut, kan, orang memujuk ke whatever istilah lah, mengajak orang yang beriman supaya duduk bersama mereka dengan sikap mereka yang buruk itulah, maknanya tidak menyertai perang, kan, ataupun juga di sekerat jalan patah balik, kan, sebagaimana yang kita telah pun sebutkan dalam beberapa siri yang terdahulu. Baik, surah An-Nisa ayat 71, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu khudhu hizrakum fanfiru thubatin awinfiru jami'a. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, khudhu hizrakum. Khudhu ni daripada perkataan akhaza, ya khudhu, ambillah, kan, ambil, kan. Tapi maksud di sini ambil peringatan. Kan, ambil peringatan maknanya bersedialah atau bersiap siagalah, berjaga-jagalah, yakni sebelum kamu menghadapi musuh, fanfiru subatin awinfiru jami'a. Fanfiru subatin awinfiru jami'a. Kemudian bila dikenaki, maralah ke medan perang, atau infiru jami'a, awinfiru jami'a. Okey, fanfiru subatin, maralah ke medan perang sepuak demi sepuak, maknanya kalau hari ini kita panggil apa, satu kumpulan ataupun satu batalion lah, kan, batch by batch, kan, tidak secara serentak sekaligus. Atau yang kedua ialah awinfiru jami'a, ataupun pergi jika perlu maralah jami'an secara serentak, beramai-ramai, kan. Baik, seperti biasa, ayat ini yang pendek, kan, ayat ini yang pendek, dan biasanya sebahagian daripada ahli tafsir mengelompokkan ayat 71 ini bersama dengan ayat 72 dan 73. Baik, apakah hubungan ayat ini? Suruhan Allah Ta'ala supaya sentiasa beringat-ingat, berwaspada terhadap golongan munafik.
Kan? Baik, jadi ayat-ayat terdahulu memberi peringatan kepada allazina amanu, orang yang beriman, baik pada masa itu maupun juga pada masa kini dan masa akan datang. Sebab orang munafik ini dia wujud sepanjang masa dan mungkin sebahagiannya ada tanda-tanda yang dapat kita kenali dan sebahagiannya yang tak dapat kita kenali. Maka kena sentiasa beringat-ingat. Baik, jadi Allah bagi peringatan kepada orang beriman agar sentiasa berwaspada dengan sikap golongan munafik yang tidak mahu mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Rasulnya dan penguasa ataupun pemimpin dalam kalangan kamu, yakni orang Islam. Ini antara yang kita bincangkan sebelum inilah, kan? Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul, ta'alah kepada Allah, ta'alah kepada Rasul dengan ketaatan yang mutlak, wa ulil amri minkum, dan kepada penguasa atau pemimpin dalam kalangan kamu. Baik, manakala dalam ayat ini pula tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kepada orang beriman supaya bersiap sedia, bersiap siaga menghadapi sebarang kemungkinan untuk berjihad. Kita ini orang panggil perang lah, kan? Berjihad menentang musuh-musuh Islam. Musuh Islam ni tidak semestinya orang yang kafir atau yang tidak beriman saja. Malah orang munafik juga mereka itu dikira dan dianggap sebagai musuh Islam. Cuma dalam selimut, kan? Kalau yang tadi itu di luar selimut termasuklah amalan syirik, amalan yang kufur apabila mereka diminta untuk berbuat demikian. Baik, apakah sebab penurunan ayat 71 surah An-Nisa ini? Baik, kalau diteliti tidak ada riwayat yang menyebut berkenaan dengan sebab nuzul ayat ini, akan tetapi dipercayai bahawa ayat ini diturunkan sebelum Fathu Makkah. Bila Fathu Makkah? Tahun ke-8 Hijrah, kan? Atau pandangan yang kedua ialah dalam suasana ataupun dalam keadaan golongan munafik ini menyebarkan dakwah mereka untuk menjatuhkan kepimpinan Nabi SAW. Baik. Syahid Said Qutb, Said Qutb ni antara tokoh gerakan Islam yang tersohor. Biasanya dia ada kitab tafsir dia tak? Fi Zilalil Quran. Fi Zilalil Quran, yang mana bahasanya agak tinggi lah, kan? Bahasa agak tinggi. Mungkin ada yang baca terjemahan, dan masa saya belajar di Al-Azhar dulu, di Mesir dulu, ada seorang ustaz Kedah, Ustaz Suaiddin. Saya tak pastilah ada lagi ke tidak. Dia orang lama. Zaman tersebut bila tahun 90 lebih kurang. Jadi yang mengajar tafsir fi Zilalil Quran ini. Jadi Syahid Said Qutb memilih pandangan yang menyatakan bahawa ayat ini diturunkan pada waktu awal, mungkin selepas perang Uhud tahun ke berapa? Badar tahun ke-2 Hijrah, dan permulaan Ramadan, manakala Uhud setahun selepas itulah, dan sebelum perang Khandaq tahun ke berapa? Kalau tak silap tahun ke-7 Hijrah, kan? Jadi antara yang itulah mungkin tahun ke-4 ke-5 ke-6 okey, antara dua peperangan inilah. Kerana gambaran saf atau barisan umat Islam yang dapat dilihat berdasarkan kepada ayat 71 dan ayat-ayat selepasnya. Jadi kalau nak tahu, kita kena baca tengok satu-satulah kan ayat-ayat ni, sebab dia ada hubung kaitnya. Adapun ayat yang sebelumnya, kalau tuan-tuan buka, maknanya dia tidak ada mana dia tema lain, kan? Dia tema lain. Baik. Sementara Abu A'la Al-Maududi, ini juga antara tokoh gerakan Islam dari Pakistan, juga ada pandangan yang sama dengan Syahid Said Qutb. Malah dia lebih mengkhususkan lagi zaman, lebih spesifik lagi bila ayat ini diturunkan, iaitu selepas kekalahan umat Islam dalam perang Uhud. Maknanya yang lebih spesifik lagi berbanding dengan pandangan Said Qutb yang mengatakan kemungkinan ayat ini diturunkan antara perang Uhud dan perang
Khandaq kan, dari tahun ketiga hingga ke tujuh, antara tu. Tapi Al-Maududi menyebut secara lebih spesifik iaitu selepas kekalahan perang Uhud, maknanya tahun ketiga Hijrah, kan. Baik. Ataupun kalau tidak pun mungkin awal tahun keempat Hijrah lah, lebih kurang begitu. Dan ketika golongan munafik berpaling tadah dari pimpinan Islam, dan ketika Nabi SAW menyeru agar umat Islam memperkukuhkan saf mereka semula. Ya, sebab apa? Sebab ada goyang kerana ada sebahagian yang tidak mau, yang salah faham lah kan. Yang salah faham terhadap arahan Rasulullah SAW, lalu di situlah kelemahan kan. Kelemahan dan kelemahan tadi diambil oleh golongan musyrikin kan. Maka mereka menyerang. Menyerang dan ringkas cerita tentera Islam pada masa itu tewas kan, dan dia menjadi pengajaran kepada umat Islam betapa pentingnya akur taat perintah Nabi SAW. Baik, kita masuk kepada perbincangan 9:30. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh orang yang beriman supaya sentiasa berjaga-jaga, sentiasa beringat-ingat, bersiap siaga menghadapi tipu daya dan perancangan yang bahayalah. Sebab kalau musuh kita ni memang pantang leka lah, macam orang main sukan lah kan, orang main bola keumpamanya pantang leka, walaupun pasukan tadi adalah pasukan yang dibarisi oleh bintang besar kan. Jadi bintang besar pun kalau leka lawan pasukan kerdil yang tercorok pun kemungkinan boleh menang. Kerana main cantik kan tidak ada guna kalau tanpa ada jaringan gol. Baik, jadi begitulah dalam konteks kita dengan musuh kita ni sudah tentulah orang yang bukan Islam. Secara jelasnya mereka akan sentiasa cari peluang untuk merosakkan kita. Di samping itu juga hendaklah buat tinjauan dan kajian terhadap keadaan persiapan dan kekuatan atau kelemahan mereka lah. Maknanya dua pihak. Kita pun ambil SWOT dan kita tengok mereka pun setakat mana yang boleh. Baik, dan semuanya itu perlu untuk dijadikan panduan. Baik. Kemudian apa jua bila kita berjihad memerangi musuh, sudah tentulah dalam keadaan yang teratur sebagaimana ada disebutkan dalam surah Saf kan, dalam surah Saf yang mana dapat kita faham supaya kita ni menyusun sesuatu itu dalam keadaan yang tersusun dan sistematik. Yang sistematik, tersusun rapi dan disiplin supaya tidak berlaku kelam kabut bila berhadapan dengan musuh dan menghadapi keadaan yang mencemaskan. Baik. Sehubungan itu, pemerintahan Islam ditegakkan atas prinsip tauhid. Ini kalau peringkat kalau di universiti lah kan, di universiti ini ada program-program yang ataupun subjek lah. Kalau dulu-dulu ni ada subjek pendidikan Islam 1, pendidikan Islam 2, dan hari ini pun ada, walaupun subjek seperti instruksi semasa dan sebagainya masih lagi memberikan penekanan kepada prinsip-prinsip asas dalam Islam seperti tauhid, khilafah, ibadah, halal haram dan seumpamanya. Kan? Baik, jadi kerajaan Islam ini ditegakkan di atas prinsip tauhid, maknanya mengesahkan Allah dan pada masa yang sama mesti membantras segala bentuk ancaman syirik kepada Allah. Kalau hanya cerita kebaikan saja tidak cegah kemungkaran, tak jadi. Kan? Sebab kalau kita sendirilah dalam masyarakat kita, kita seru kepada buat kebaikan dan pada masa yang sama kita tidak cegah keburukan, kemungkaran. Hari ini kemungkaran boleh masuk melalui pelbagai ruang. Kan? Tak larat kita nak cover. Kan? Kalau tidak punya kefahaman yang jitu, yang mantap tentang tauhid ini. Baik, maka dengan rela hati dan penuh rasa tanggungjawab. Maknanya mentaati Allah, mentaati Nabi SAW itu dengan tulus, ikhlas. Dan kerajaan Islam dia menjadi
kerajaan yang cukup istimewa berdasarkan kepada 3 ciri utama. Yang pertama ialah amanah dalam melaksanakan semua urusan dan tanggungjawab rakyat dan negara. Ini semua pihak ni, kan, semua pihak, atau bukan hanya terutama kepada pihak penguasa di pelbagai peringkat. Kan kita juga kan selaku ketua keluarga dalam konteks diri kita kan di pelbagai peringkat kena berusaha lah sebaik yang mungkin. Bukanlah bermakna saya yang bercakap dia tu sempurna kan, tidak, kita pun banyak kelemahan, banyak kekurangan, tapi kita berusaha dari masa ke semasa untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan dengan sebaik yang mungkin dan setakat yang terdaya. Kalau dah tak terdaya nak macam mana? Kan? Tak terdaya, okey, bagi laluan kepada orang lain untuk nak menggalas tanggungjawab tadi. Kan? Baik, yang kedua ialah bersikap adil dalam pemerintahan. Ini kita boleh tengoklah, maknanya Islam ini dia tidak bias kepada ras ataupun kaum kan, ataupun agama. Maknanya kalau dari sudut pemerintahan, okey, mesti jaga semua sekali. Malah kalau tuan-tuan teliti perhati tengok Piagam Madinah itu sendiri yang dimeterai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dengan kabilah-kabilah Yahudi. Pada peringkat awal, ramai sahabat yang menentang, tidak setuju, seolah Piagam Madinah itu memberikan keuntungan kepada kabilah-kabilah Yahudi kan. Satu sudut ya, tapi at the end of the day ada hikmah dia kan, dan akhirnya mereka melanggar perjanjian dan mereka diusir keluar daripada kota Madinah. Kan mereka cerita. Baik, yang ketiganya ialah penyelesaian bagi semua isu, apa jua masalah, apa jua krisis, problem dan sebagainya sesama manusia ni. Walaupun berbeza agama, kan kita nak yakinkan kepada yang bukan Muslim pun sendiri, kan marilah rujuk kepada penyelesaian cara kami dan kita kena bagi penyelesaian yang tuntas. Isu rasuah misalnya, kan kena bagi. Isu riba kena bagi solution, bukan hanya sekadar okey riba itu haram, tak, kena bagi solution. Habis bagaimana kami tak nak terlibat dengan riba kan, ada jual beli dan jual beli ini mesti dibezakan dengan riba. Kalau 4 kali 4, 2 kali 5 walhasil balik asal, maka sebahagian masyarakat melihat sama je lah kan antara perbankan Islam dengan perbankan konvensional. Kan? Sama walhal tidak sama. Dari sudut akad sudah pun berbeza, penentuan profit margin ataupun keuntungan dan sebagainya lah. Jadi sudah tentulah kita mengajak mereka, dan kita perkenalkan kepada sama ada yang Muslim ataupun juga yang rakan-rakan yang bukan Islam, bahawa dalam Quran ini kami ini apabila kami berselisih pandangan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kepada kami dalam Quran kena rujuk kepada ketetapan Allah dan Rasul, iaitu panduan dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, yang cover semua perkara. Semua perkara ni termasuklah juga hukum-hukum yang dua perkara lagi lah, ijma', qiyas dan hukum-hukum yang lain bagi menyelesaikan permasalahan manusia sejagat. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, khuzu hidrakum. Khuzu hidrakum maksudnya bersedialah dan berjaga-jagalah sebelum kamu menghadapi musuh. Ayat ini tuan-tuan menjelaskan kewajipan mempertahankan kuasa pemerintahan yang didirikan di atas asas Islam. Maknanya dalam konteks pemerintahan Nabi SAW, Khulafaur Rasyidin dan sebagainya, yang asasnya adalah asas Islam. Dan jika perlu, umat Islam kena bangkit untuk mengambil segala langkah berjaga-jaga bagi menghadapi apa jua kemungkinan yang berlaku. Kalau zaman dulu ni kita tengok, okey, serangan secara fizikal. Kan, secara fizikal ada, dihantar dulu utusan berdamai ke, ajak perang dan sebagainya lah. Ini cerita lama. Cerita baru, tiba-tiba datang gugurkan bom kan, sebagaimana peristiwa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945 tak.
Kan? Dan hari ini pun macam mana? Hari ini memang apakah mungkin berlaku Perang Dunia Ketiga? Kita harap-harap tidak, tapi perang dalam bentuk yang halus ini sedang berlaku dan sedang menindas kita, terutamanya umat Islam seluruh dunia. Baik, terdapat juga ayat-ayat yang lain yang menjelaskan perihal bersiap siaga ini. Ini yang cukup jelas disebutkan dalam Al-Quran dalam ayat 102, ayat yang selepas inilah. Ta'kulu minhu an ta'kulu minhu an. Okey, kita ambil dia punya frasa dia, wal ya'khuzu hizrakum wa aslihatahum. Kalau kita merujuk kepada ini ayat yang panjang sedikit terjemahannya, tapi kita ambil poin sikitlah, wal ya'khuzu, supaya mereka mengambil perhatian ataupun mengambil berwaspada wa aslihatahum, dan aslihan senjata. Menyandar senjata mereka. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca ayat ini, ayat berkenaan dengan perang. Kan? Jadi solat khauf, solat di medan perang. Kan? Maknanya didirikan dalam satu jemaah. Kan? Dalam satu jemaah, okey sekali jalan. Secara logiknya, kan, kalau maknanya bila satu batalion lah, kan, satu tim lah kata, kan, askar ni, tentera ni, okey, berkampung pada satu sudut lah. Mungkin di tempat ini, di bawah lembah ini ada dalam sekitar berapa, 5-60 orang lah kata, kan. Jadi kalau ikut logik akal kita, mengapa tidak boleh dibenarkan atau dibuat kalau nak solat zuhur lah kata, tak buat. Biarkan kita bagi pada dua grup, kan, grup pertama 30 orang, okey, depa buat dulu, depa selesai dah, kan, manakala grup kedua ni standby tunggu dah. Tapi tidak begitu. Islam mahukan solat dilakukan secara serentak, kan, tapi adalah tata cara sebagaimana kalau kita mempelajari tata cara solat khauf, kan. Mungkin tuan-tuan ada belajarlah. Mudah-mudahan. Baik, ataupun yang kedua ialah au kuntum marda, ataupun kamu tu sakit, anta da'u aslihatahum, dan tidak salah untuk kamu mana boleh letak senjata. Kan? Ini dalam konteks perang lah. Bagi tentera yang sakit tadi, okay, boleh letak senjata, wa khuzu hizrakum. Tengok Allah Subhanahu Wa Taala ulang balik, kan, ayat ini. Khuzu hizrakum, ambil perhatian, maknanya kena jaga ataupun berwaspadalah. Innallaha adda lil kafirina azaban muhina. Allah menyediakan azab yang pedih lil kafirin, kepada orang yang kufur kepada Allah Taala. Baik. Dan begitu juga dengan ayat dalam surah Al-Anfal, ayat ini juga famous. Kan? Ayat ini juga famous, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kan, antaranya yang biasa kita dengar ialah wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, iaitu dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggup, apa saja yang kamu sanggup, mastata'tum min quwwah, daripada kekuatan yang kamu ada. Apa yang kita ada sekarang, kalau musuh datang menyerang, kan, kita dah prepare dah. Contohlah antara penggunaan senjata tradisional dengan senjata moden, kan, ataupun nuclear weapon dan sebagainya lah. Baik, siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa sahaja yang kamu sanggup, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuh kamu, dan orang selain mereka kamu tidak mengetahuinya. Wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Ni. Baik. Jadi yang penting di sini ialah bersiap siagalah setakat yang termampu. Bukan hanya sekadar buat ala kadar, okey tak apa, kita tawakkalna, kita berserah kepada Allah Ta'ala, kemudian kita doa. Tak, kan? Tapi kena siapkan dululah dengan sebaik yang mungkin. Baik. Ada satu hadis Nabi, Uqbah bin Amir, dia menyebutkan bahawa Nabi SAW pernah berkhutbah menyuruh supaya bersiap siaga menghadapi musuh, kan, dengan sekuat tenaga yang kamu ada.
Mana setakat mana yang boleh lah kan. Jadi bermakna kerahan tenaga itu bersungguh-sungguh kan, dan mestilah ada persiapan ataupun persediaan yang cukup. Sama juga macam kita kata ginilah tuan-tuan, orang nak main sukan, main bola kan, dia kena jaga makan kan. Kan kena jaga makan, kena sentiasa berlatih kan, supaya sepakan dan hantaran bola kepada rakan sepasukan itu tepat. Dia memerlukan latihan yang berterusan. Kalau sekali-sekala tak boleh kan. Jadi kamu okey better jadi substitute sahajalah. Baik, persediaan Nabi SAW bukan sahaja menyentuh aspek luaran, tapi juga aspek dalaman atau kejiwaan. Persediaan ini merangkumi kemantapan akidah dan kekuatan dalaman. Yang pertama ialah dalaman. Kalau biasalah, kalau budak-budak universiti ini ataupun malah di peringkat sekolah lagi, ada badan dipanggil Balqis, kan, bukan Balqis jin. Balqis ini badan apa dah, badan dakwah lah lebih kurang kan. Jadi badan dakwah ni dia ada buat program mukhayyam ataupun qiyamul lail. Kan, ada yang teruk daripada itulah. Yang teruk ni maknanya apa dia panggil, yang dengan jangka trekkingnya bermalam dalam hutan. Dia tengok kepada jenis-jenis kan tadi. Jadi duduk dalam air kan, berendam dalam air ke dalam tasik ke untuk sekian tempoh masa untuk nak menguji kekentalan jiwa semangat anak muda inilah, sebagai contoh kan. Mungkin itu sebahagian daripada pelajar-pelajar universiti mengalaminya kan, dari sudut proses rekrut ataupun perkadiran. Baik. Jadi persediaan merangkumi kemantapan akidah, kekuatan dalaman jiwa tadi. Itu yang tu fizikal kan ketahanan mental nak kena kuat. Okey, teknologi peperangan, alat senjata pertahanan dan pengangkutan serta latihan ketenteraan. Ini kita tidak bincang, kita hanya bincang 3 perkara sahaja. Baik, latihan kita tak bincanglah. Dan secara terperinci segala aspek persediaan Nabi SAW dapat kita lihat 3 item yang saya pilih. Pertama ialah persediaan akidah dan kekuatan dalaman. Jadi kekuatan dalaman kita ni apa dia? Akidah mesti betul dan akidah mesti mantap. Kekuatan dalaman, okey, kekuatan rohani kan. Bahasa yang mudahnya ialah apa dia? Selain daripada solat malam, bukan solat pada waktu malam, tak, solat malam okey, saya memang tak miss, tak lepas kan. Solat malam betul lah, solat isyak tak, tapi yang dimaksudkan dengan solat malam adalah solat tahajud kan, dan package dia. Okey, kemudian berpuasa sunat pada Isnin dan Khamis. Kalau tanyalah anak-anak kita, barangkali rakan-rakan yang pernah mengalami tarbiyah kan, di peringkat sekolah, di peringkat universiti dan sebagainya, sudah tentu ada pengalaman sedemikian kan. Jadi mesti kuat. Okey, semangat yang kental dalam setiap anggota tentera, apatah lagi anggota tentera sebagaimana juga dikisahkan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia nak pilih tentera dia ni, dia akan tanya satu-satu tak kan. Jadi Nabi SAW mendidik para sahabat dengan akidah yang kukuh, iman yang sebenar kepada Allah Ta'ala dan kecintaan yang tinggi kepada agama, serta tidak menghiraukan celaan kaum musyrikin. Sehingga lahir satu generasi yang kalau hari inilah kita kata bau apa panggil pasukan berani mati. Ibarat kata ini, oi mai kan semua, maka mereka ni tanpa segan silu, tanpa lengah-lengah lagi, mereka akan terus kan menyiapkan jiwa raga mereka untuk bertempur mempertahankan Islam. Kan sebab apa? Dia punya keyakinan iman yang sebenar kepada Allah Ta'ala, kecintaan yang tinggi kepada agama. Kan? Jadi mati tadi insya-Allah mati syahid. Kan? Baik. Jadi dia tidak takut lagi kepada celaan golongan kafir, golongan munafik dan sebagainya, sehingga lahirlah generasi yang sedia terima apa sahaja perintah untuk dilaksanakan. Jadi command and do kan, komando. Sedia berkorban di jalan Allah sama ada menang ataupun syahid.
dan bersedia mengisi kemenangan tadi dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah cabaran. Menang, tapi kalau tidak betul-betul prepare, bersiap siaga, maka mereka yang menang tadi tidak dapat mengambil manfaat, mengisi kemenangan dalam erti kata yang sebenar dan menonjolkan imej Islam, dan akhirnya gagal, dan akhirnya sekali lagi Islam dilihat membawa imej yang buruk, walhal kegagalan mereka yang tadi itu yang barangkali ada kekurangan, ada kelemahan dan tidak betul-betul ready untuk melaksanakan tuntutan daripada peperangan ataupun mendapat kuasa dan seumpamanya. Baik, segalanya dilakukan demi cintakan mati yang mulia lah, makna mati syahid. Kita ni kan rasa banyak lagi benda tak yang tak selesai. Kan banyak lagi perkara kita fikir hal orang lain, hal anak bini kita lagi, kalau aku mati ni macam mana mereka ni. Kita tidak fikir soal diri kita ni, kalau aku mati ni agak-agaknya macam mana. Baik. Rasulullah SAW memerintahkan supaya mereka yang berjihad ni kena ada nawaitu atau niat yang ikhlas. Niat dan ikhlas mestilah yang first ataupun yang pertama sekali, akidah mesti betul. Kan? Kalau akidah tidak betul, buatlah apa pun out. Begitu juga dengan niat. Orang cerita naik dah rumah bangsa 10 tingkat, lift rosak, tiba-tiba kunci tertinggal dalam kereta kat bawah. Aduh, agak-agak macam mana tuan-tuan? Kan? Lift rosak, kan? Kita pun menampaklah satu demi satu sampailah 10, kan? 10 tingkat lah kata, tak contoh lah, kan? Tiba-tiba Allahu akbar, kunci pula lupa nak ambil. Nak kena turun pula. Kan? Kalau orang bakjuk ni kata okeylah, pada tidak pun naik turun tangga ni dapatlah slim. Kan, itu bukan sih, tapi dari sudut keikhlasan tadi itu kan akhirnya sia-sia. Tak dapatlah buka pintu sebab apa? Sebab ikhlas duduk dalam kereta, kunci dalam kereta. Baik, niat jihad kena betul, kan mestilah solid kerana Allah Taala, bukan kerana ghanimah. Kan bukan kerana harta. Kan bukan kerana harta. Baik, berjihad bagi li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, bukan kerana dunia seperti menunjuk-nunjuk ataupun tamakkan harta ghanimah, apa rampasan perang, dan harta rampasan perang, sikap asabiyah, sikap kekauman, ataupun perkauman dan sebagainya lah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam selalu berpesan kepada para sahabat sebelum mereka ni bertolak ke medan tempur. Kan, kena ingat, kan, kena betul-betul ikhlaskan niat. Kalau tidak, kamu mati ni, kalau kita lah tak mati kata. Sebab apa? Sebab kamu berjuang kerana benda, bukan kamu berjuang betul-betul benar-benar tulus ikhlas untuk mendapatkan mardatillah dan menegakkan agama Allah. Ini yang menjadi kebimbangan kita, tuan-tuan. Akhirnya tak jadi apa. Walhasil balik asal. Dan Nabi SAW juga bagi motivasi kepada sahabat untuk meningkatkan kekuatan dalaman, azam, yakin diri serta iman mereka yang sentiasa bersemarak ataupun menyala untuk berhadapan dengan musuh-musuh ini, walaupun bilangan mereka lebih besar dan juga kekuatan mereka lebih banyak. Ibarat macam perang Badar dululah, kan, perang Badar yang Nabi SAW pun berdoa supaya minta Allah menangkan muslimin ini yang sedikit bilangannya. Kalau tidak, kalau kalah ni, kan, siapa lagi nak sembah kamu ya Allah? Tak, lebih kurang begitu mafhumnya. Kerana dah menjadi hampalah kecewa, doanya dipanjatkan, usaha, kan, tiba-tiba kalah, jadi seolah-olah di manakah pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah dan kepada umat Islam menghadapi saat-saat getir pada masa itu. Kan, alhamdulillah, perang round utama, perang Badar, kemenangan berpihak kepada juyushil muslimin, tentera Islam. Namun dalam perang Uhud sebaliknya, dan dia menjadi iktibar kepada umat Islam. Kan, bukan pada masa itu saja tapi kekal kepada sepanjang zaman.
Baik, melalui ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapati Nabi sendiri pun mencerita kepada sahabat ni kelebihan jihad, kan, kelebihan mengawal kubu pertahanan di medan perang, kelebihan mati syahid dan sebagainya, untuk nak apa dia, bagi motivasi, kan, bagi motivasi. Dan dengan semangat dan motivasi yang diberikan oleh Nabi ini, sahabat berlumba-lumba untuk berperang membela Islam, sehingga yang tidak sepatutnya menjalankan tugas yang berat ini seperti kanak-kanak, orang uzur, orang tua, orang sakit dan sebagainya pun sama juga nak pergi berjihad. Pasal apa? Janji mati syahid dan juga syurga menanti. Tapi ada yang tidak dibenarkan oleh Nabi SAW, kan? Baik, mereka gembira kalau dapat menyertai pasukan jihad dan mati syahid adalah sesuatu yang diidam-idamkan. Kan? Seandainya ada dalam kalangan ahli keluarga yang mati syahid, mereka begitu gembira kerana dapat memperoleh syafaat di hari kiamat nanti. Dan ada wakil keluarga kita, okey, bolehlah si Polan tadi tu yang syahid ini, okey, pakak tolong bantu adik-beradik saudara mara dia. Mudah-mudahan begitu. Itulah yang dipegang oleh golongan sahabat pada masa itu. Kemudian pembinaan peribadi juga suatu amalan yang cukup penting, memerlukan usaha yang tekun. Kejayaan bagi seorang individu bergantung kepada kecekalan, kesungguhan bekerja. Kemudian solat harian, solat harian yang fardu, kemudian yang sunat. Bak kata tadilah, kan, dari sudut puasa pun sama juga amalan-amalan yang lain, yang fardu dan yang sunat, dapat membentuk diri kita ini sebagai seorang Muslim yang berkualiti mudah-mudahannya. Dan inilah pribadi Islam yang penting, kan, ada kualiti yang baik. Baik, yang ketiganya, yang kedua, yang keberapa? Yang kedua. Yang keduanya ialah kekuatan psikologi. Kan, Nabi juga menggunakan faktor psikologi secara lebih berkesan dalam membina keyakinan sahabat. Juga bagi dorongan, kan, motivasi tadilah untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang sepatutnya dapat dilakukan. Pertama, Nabi SAW meyakinkan mereka, menanamkan dalam hati para sahabat tadi ini keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan baginda SAW menyediakan latihan. Adalah latihan, kan, latihan-latihan yang keras kepada mereka untuk membentuk tingkah laku yang sesuai dengan iman mereka. Macam kita kata ginilah, nak lantik yang ketua perang ni mesti orang yang tegas, bukan orang yang berperwatakan lembut, kan, supaya musuh gerung, kan. Dan apabila mereka ada kuasa, melalui kekuatan disiplin yang ketat, Nabi angkat mereka pada kedudukan yang tinggi, yang mana mereka itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk misi atau tujuan yang tertentu, kan, melaksanakan satu sistem yang baik, yang adil, dan menghapuskan kejahatan, kemungkaran dan ketidakadilan yang ada di muka bumi melalui kuasa. Dengan kuasa yang ada, kena buat. Kalau tidak, kuasa tadi bila hilang, bila pula akan dapat kuasa? Wallahu a'lam. Baik, kita kena ingat bahawa kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada, yang dilahirkan untuk umat manusia, kerana kamu ta'muruna bil ma'ruf, suruh orang buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, juga larang orang daripada perkara munkar, wa tu'minuna billah, dan yang ketiga ialah kamu beriman kepada Allah dalam erti kata sebenar-benar iman. Maknanya inilah yang terbaik. Kita pun tengok pada diri kita, aku ni ada ke tidak benda ni, kan? Aku ada ke tidak benda ni, kan? Adakah kita sentiasa buat benda baik? Jawapannya barangkali ya. Adakah juga kita ni menegah diri kita, menegah orang lain daripada perkara mungkar? Jadi ada ke tidak? Ya, adalah sekali-sekala kot, kan?
wa tu'minuna billah, dan benarkah kita ni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam erti kata yang sebenar, atau hanya sekadar iman kita ni adalah iman warisan semata. Pernahkah kita cari sebagaimana pencarian oleh rakan-rakan yang revert kepada Islam, mereka betul-betul dan benar-benar cari dan mereka menemui cahaya kebenaran. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita perhatikan ayat ini, di antara lain menyebutkan bahawa orang yang beriman ini jelas mereka dah dipilih atau diangkat sebagai pemimpin dan menjadi tanggungjawab mereka melaksanakan keadilan dan kebaikan dan seterusnya membasmi segala kejahatan dan ketidakadilan dunia. Ini yang bahaya ni. Kan, ini rakan saya, ini kawan saya, ini saudara saya, ini koloni saya. Kan? Jadi nepotism. Dan kemudian beriman dan patuh kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tugas membimbing dan mendidik tadi diperintahkan oleh Allah Taala kepada khairu ummah. Kamu adalah sebaik-baik umat, makna kepada kita semua, bukan hanya kepada satu golongan tertentu, kan, satu profesion tertentu. Ustaz saja dah, ini kerja ustaz ni, kan, untuk nak berdakwah, kan. Saya tak, kan, saya ni bukan ustaz, kan. Sedangkan bagi kita, siapa saja yang melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaran, maka dia kena ubahlah, kan. Yang pertama, falyughayyir biyadihi, dengan tangan, dengan kuasa, jangan pergi tampar pula tak. Tak boleh, okey, yang pertama, yang kedua. Tak boleh juga yang kedua wabilisan ni, kan. Kemudian dengan hati nak membenci pun tak boleh, tak tahulah, baik dikambuskan saja, dikebumikan saja. Sebab apa? Sebab maksiat pun dia tidak dapat nak membencinya, dan apatah lagi malang sekali sekiranya dia itu juga turut sama bergerumang melakukan dan menganjurkan maksiat. Kalau setakat buat diri dia tu boleh tahan juga, tapi ajak orang lain bermakna dosa yang bertimpa-timpa, dosa yang berganda-ganda. Sebab ajak orang lain untuk buat keburukan. Sama lah juga bila kita ajak orang lain buat kebaikan, maka akan dapat ganjaran yang berganda-ganda insya-Allah. Dan yang ketiga ialah persediaan dari sudut teknologi. Teknologi zaman dulu, zaman hari ini. Hari ini, okey. Teknologi perang merujuk kepada semua senjata. Daripada zaman apa dia panggil, busur anak panah. Kan, zaman lastik, zaman apa lagi, kemudian zaman keris, kemudian zaman pistol, hari ini zaman kan, lepas nuklear dan pelbagai lagi lah, kan, dengan apa, peluru berpandu dan segala macam ada hari ini. Inilah zaman kita, dan mungkin zaman akan datang lebih canggih lah. Baik, kelengkapan dan kenderaan yang digunakan tentera untuk tujuan tempur. Dalam peperangan moden, teknologi peperangan dapat dibahagikan kepada 5 kategori. Pertama, senjata ofensif, kan, nak serang. Yang kedua, nak defend, macam apa, nak alat untuk nak apa panggil, nak memintas peluru berpandu, kan. Saya ingat lagi bila ya ada Profesor Dr. Muhammad Ridwan Osman dari UTM pada masa itu. Ini cerita lama dah. Dia datang ceramah di UTM kepada para pelajar, dan dia kata mengapa orang Palestin mereka boleh kata saban ketika melancarkan peluru berpandu, walaupun peluru berpandu itu kurang dan mendatangkan kesan, kan. Tapi dia nak psycho. Maknanya bila peluru berpandu ni, okey, jadi orang Yahudi ni, orang Israel ni rasa betul lah takut tak, so mereka lancarkan pada waktu pagi, budak-budak orang nak pergi berjabat, okey, terpaksalah masuk dalam apa panggil premis bawah tanah. Kemudian masa tengah hari pula, kan. Kemudian masa petang pula, kan. Jadi begitu. Jadi benda tu lama kelamaan, kan, harian, bulanan, mingguan. Jadi dia boleh meninggalkan kesan psikologi kepada pihak Israel yang tadi, kan. Walaupun
dari sudut yang terbunuh, kalau ada pun tidaklah kata satu angka yang besar. Maknanya dia nak reverse cycle ni. Dia senjata ofensif untuk nak menakut-nakutkan musuh, dan juga defensif untuk nak ini pertahanan. Macam kapal perang lah kan, pelbagai jenis kapal perang yang ada dah. Baik, yang ketiga ialah teknologi pengangkutan. Nak memindahkan tentera dan senjata. Kalau kita ni bukan setakat kalau yang dulu-dulu ni truk saja kan, truk pun ada macam-macam. Masuklah kalau kita pun tengok dalam internet itu dak tuan-tuan kan, lori yang boleh digunakan sebagai untuk nak buat jabatan dak, untuk nak merintangi sungai. Mereka menggunakan beberapa buah lori yang memang dibuat tujuannya begitu kan. Dan yang keempat ialah komunikasi yang koordinat pergerakan tentera, ada kod-kod yang tertentu kan. Begitu juga internet ini pun di USA mereka dah praktis internet ini sejak tahun 50-an yang bertujuan untuk kegunaan militeri kan. Lepas tu barulah secara meluas pada 80-an dah. Dan juga adalah penggunaan radar kan yang dapat mengesan. Kita pun penting kan. Jadi soal semua benda ni dalam konteks sebagai negara maju, negara hari ni, apakah negara kita dan umat Islam ini sendiri selaku pengeluar ataupun masih lagi di tahap pengguna saja. Beli barang dengan orang kan, helikopter beli dengan orang, jet tempur beli dengan orang kan. Apakah kita tak mampu ataupun belum mampu untuk nak menghasilkan barang-barang ataupun produk ketenteraan kan, alat-alat teknologi dan sebagainya yang kita gunakan. Kalau tidak, dia macam-macam isu lah, isu kapal selamnya dan sebagainya. Baik, perbicaraan kita tentang teknologi peperangan Nabi ini dalam tema ini bukan bermaksud Nabi ini ada alat kelengkapan yang canggih, tidak kan. Tapi maksudnya di sini ialah penekanan, memperlihatkan keprihatinan dan kesungguhan Nabi SAW untuk melengkapkan askar ni dengan alat-alat kelengkapan yang terbaik mengikut zaman. Kan? Mengikut zaman, orang dah berperang menggunakan kalau dulu kata apa panggil M16 lah katakan, ataupun senjata apa. Kalau kita masih lagi menggunakan pistol, kan, kita boleh tahu dah siapa menang siapa kalah. Dari sudut kecanggihan peralatan ataupun alat senjata yang digunakan lah kan. Baik, kemudahan zaman sebagai satu syarat kepada mereka mencapai kejayaan dalam peperangan. Sebab berbeza. Dia memberi pengajaran kepada umat Islam pada mana-mana zaman untuk mencontohi Nabi, apa dia, siap siaga dan bersungguh untuk nak melatih tentera ini bagi mempertahankan wilayah ataupun negara dari ancaman musuh. Baik. Kemudian yang ketiganya ialah langkah dan tindakan Nabi SAW sebagai panglima angkatan tentera. Nabi mengambil setiap langkah yang mungkin bersesuaian pada zaman dia lah kan. Macam perang Khandaq kan. Itu setelah Salman bin Al-Farisi bagi cadangan, begini-begini. Setuju kan. Jadi antara langkah yang dilakukan oleh Nabi SAW ialah mempelajari teknologi peperangan asing. Tengok musuh-musuh ni guna apa dia. Sebagaimana juga bila kita belajar tentang perang salib yang berlaku antara umat Islam dengan Kristian hampir 200 tahun kan, orang Eropah belajar kan tentang perang banyak benda dari sudut teknologi, sebab pada masa itu kerajaan Islam lebih advance berbanding dengan Eropah kan. Jadi mereka belajar kan, mereka belajar dari sudut persenjataan, mereka belajar dari sudut etika perang, pokok, haiwan, termasuklah juga yang tadilah orang tua, wanita, kanak-kanak tidak boleh dibunuh kan, dan juga tawanan perang apabila mereka dah surrender kan. Di samping teknologi, dan yang keduanya ialah ada bajet tertentu oleh pihak kerajaan lah kan.
Tengok kepada kereta kebal kita dah berapa lama, kan, kereta perisai kita hidup ke tidak lagi, hidup kat mana sekarang, kan, betul ke tidak boleh diguna, contohlah. Dan yang ketiganya ialah untuk menggalakkan infak sumbangan rakyat jelata untuk nak memperoleh apa kita panggil kelengkapan ketenteraan tadi, kan, yang pelbagailah. Baik, dan yang terakhirnya ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala, fanfiru subatin awinfiru jami'ah. Fanfiru, kemudian bila dikenaki, marahlah ke medan perang bila cukup masa, kan, ataupun juga subatin, apa panggil, batch by batch, tidak secara sekaligus, ataupun juga strategi kedua ialah awinfiru jami'ah, ataupun juga kalau perlu serbu seluruh batalion tadi, berapa, 100 orang ke 200 orang ke, sekali serbu, tengok kepada keadaan dan suasana yang lebih memerlukan pada masa tersebut. Dan ayat ini membayangkan latar belakang tentera sebelum mara ke medan perang, dan mereka ada kelengkapan yang cukup, persediaan yang rapi, sedia berkorban, dan juga ada sistem al-hizb, maknanya sistem waspada, kan, yang kita baca tadi, sistem waspada, khuzu hizrakum, sentiasa beringat-ingat, berwaspada. Dan yang kedua ialah an-nafaq. An-nafaq maknanya untuk nak menyerbu setelah persediaan yang disediakan. Dan yang ketiga ialah as-tubat. As-tubat maknanya secara batch by batch, kan. Dan yang keempatnya ialah al-jami', maknanya secara semua sekali. Ini kena ada, kan, strategi bagaimana nak menghadapi perang ini. Hadis sahih. Kerana hadis kata hari Jumaat ada. Jadi sedia berkorban, mempunyai sistem al-hizb, nafat, as-subat dan al-jami' sebagaimana yang disebutkan dalam ayat di atas. Baik. Sebagai kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berdasarkan ayat yang dibincangkan di atas, allazina amanu, orang yang beriman perlu sentiasa peka dan patuh kepada suruhan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya mereka dan kita lah, kan, orang beriman ini sentiasa berwaspada terhadap golongan munafik dan terhadap musuh-musuh Islam. Kan, musuh yang dalam selimut dan di luar selimut sana. Baik, orang beriman juga disaran mempersiapkan diri dengan segala kelengkapan luar. Ini dalam konteks hari inilah kita kena belajar dari sudut apa kita panggil ICT hari ini, kan, penguasaan. Setakat mana yang bolehlah, kena ada satu fardu kifayah kepada umat Islam, belajar bagaimana nak mengendalikan jentera perang yang begitu complicated, cara pengendalian dia. Kalau tidak, tak boleh, kan. Maknanya kalau kita kata ginilah yang secara analogi mudah, pemandu kereta perisai, kan. Jadi mesti ada beberapa pemandu ataupun juga sebahagian besar dapat mengendalikan kenderaan tadi. Once apabila pemandu tadi itu terkorban, kalau tak ada orang boleh kendalikan alat tadi, bukankah dia membawa kepada malapetaka ataupun bencana kepada umat Islam, tak? Kan, jadi tak bolehlah nak bawa, nak gerakkan sistem tadi. Kan, dia mesti ada beberapa orang. Kalau dalam konteks password ke dia mana-mana security center pun mesti ada beberapa orang, kan, mesti ada beberapa orang yang mempunyai kata kunci dan sebagainya lah, kan. In case berlaku sesuatu yang tidak diingini kepada orang pertama, ada standby orang kedua dan sebagainya. Jadi begitulah juga dalam konteks kita ni, tuan-tuan, kena bersiap-siaga, kan, segala kemungkinan yang berlaku. Kan, ibarat macam nak mati jugalah, kan, tiba-tiba datang sekonyong-konyongnya, agak-agaknya macam mana kalau malakul maut datang beritahu pada kita, okey, aku akan ambil nyawa kamu sekejap lagi. Apa yang kita nak buat? Sebab mati hanya sekali, kan, mati hanya sekali, kan. Jadi tak boleh nak ulang tayang. Tak apalah, orang panggil cuk dulu, kan. Boleh undo, kan, tak boleh, kan, mati hanya sekali. Dan bila tiba masa, iza jaa ajaluha,
bila sampai ajar tidak lewat tidak cepat. Kan on time, cuma kita yang tidak tahu bilakah detik berlakunya kematian kepada seseorang manusia tadi. Jadi saya kira sekadar itulah pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada malam ini ada baik dan buruknya. Yang baik itu mudah-mudahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lemah yang kurang itu daripada kelemahan diri saya. Saya mohon ampun dan maaf. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum itu, seperti biasa tuan-tuan, terima kasih jazakumullahu khairan katsira atas sokongan dan kerjasama yang diberikan tuan-tuan dan puan-puan sekalian kepada pihak kami di Akademi Tadabbur Malaysia, dan bolehlah menyalurkan infak anda itu kepada akaun yang tertera. Dan sekali lagi, aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul As. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Barakallahu Ustaz. fiik. Ustaz. Barakallahu.